Bekas AG cadang beri ganjaran untuk tangkap Joe Lau. Bekas Peguam Negara AG Tammy Thomas, dalam buku memoir terbarunya, menyatakan bahawa dia pernah mencadangkan ganjaran diberi kepada pihak yang menangkap ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Joe. Thomas mengatakan dia tidak yakin Joe Lau mudah ditangkap kerana menurutnya, untuk melepaskan diri, ahli perniagaan itu akan merasuah menggunakan sejumlah besar dana 1MDB yang didakwa dicurinya. Oleh yang demikian, Thomas mengatakan dia mengusulkan agar diberikan sejumlah ganjaran kepada penangkapan Joe Lau. Tetapi kerajaan dan polis tidak menyambut baik cadangan itu. Saya mengesyorkan agar Malaysia menawarkan ganjaran untuk penangkapannya dan bawa dia untuk diadili. Lagipun, begitulah S. James ditangkap pada abad ke-19. Pihak berkuasa kolonial Inggeris juga menawarkan ganjaran pada pertengahan 1950-an untuk penangkapan Chin Peng, pemimpin Parti Komunis Malaya, katanya dalam memoarnya bertajuk My Story, Justice in the Wilderness. Thomas mengatakan undang-undang tidak melarang pembayaran wang kepada pemberi maklumat atau pemecah rahsia yang memberikan maklumat yang membawa kepada penangkapan seorang penjenayah yang berdepan tuduhan. Saya mengemukakan cadangan saya kepada Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Ketua Polis Negara, tapi sayangnya ia tidak mendapat sambutan yang baik, katanya. Pada 2019, Muhammad Fuzi Harun, yang merupakan Ketua Polis Negara ketika itu kemudian secara terbuka mengemukakan idea berkenaan. Namun ia tidak pernah dilaksanakan. Penggantinya Abdul Hamid Badur menyorot bahawa pihak berkuasa asing tidak bekerjasama dalam usaha memburu Joe Lau. Abdul Hamid yang ketika itu mengatakan antara alasan yang diberikan adalah Joe Lau menjalani pembedahan plastik dan kini menyerupai beruang. Kes jenayah terhadap individu berkaitan Joe Lau DAS menunjukkan bahawa dia mengekalkan pengaruh yang luas. Walaupun menjadi buruan, Joe Lau sebelum ini didakwa membayar pelobi AS untuk membantu meyakinkan Jabatan Kehakiman AS menggugurkan kes 1MDB terhadapnya. Pengadilan Mahkamah AS juga mendedahkan kaitan Joe Lau dengan kerajaan komunis di China. Joe Lau dilaporkan melobi bagi pihak menteri dari China untuk pengusiran pembangkang China. Guo Wengui dari AS, Beijing menafikan melindungi Joe Lau. Joe Lau didakwa secara absentia tanpa kehadiran di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana pengubahan wang haram yang melibatkan AS $1.03 bilion $4.16 bilion pada Disember 2018. Tuduhan serupa juga telah diajukan terhadapnya di AS pada November 2018. Joe Lau, yang masih bebas, menyifatkan tuduhan itu sebagai bermotif politik. Joe Lau adalah watak utama dalam skandal 1MDB dan didakwa menggunakan rangkaian globalnya bagi mendalangi penyelewengan dana milik kerajaan di bawah Perdana Menteri ketika itu, Najib Abdul Razak. Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International sendirian berhad SRC. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun masih bebas, sementara menunggu rayuannya terhadap sabitan kes SRC International. Terima kasih kerana menonton.